live. Okey, dah ada dalam grup. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam kami ucapkan kepada Tuan Syazril. Nama saya Nur Ain Kistin Abdi Salim bersama Brother Ahmad Ridwan, dan kami merupakan pelajar tahun 3 di ICOR. Dan sekarang kami sedang mengambil subjek Usul Fiqh 2 bersama Ustazah Uzaimah. Dan kami ditugaskan untuk menyiapkan assignment yang bertajuk Restriction of Movement Order RMO dari perspektif Maslahah Al-Musalah dan juga Sad Ad-Darai. Dan di dalam menyiapkan tugasan ini, kami juga digalakkan oleh Ustazah Uzaimah untuk mengadakan interview dengan law experts untuk mendapatkan pandangan Tuan tentang isu-isu yang berkaitan dengan topik assignment kami. Okey, insyaAllah saya cuba. Dan kami sangat berbesarhati kerana Tuan sudi Tuan sudi untuk ditemu ramah oleh kami. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Dan kami rasa tidak terlambat lagi untuk kami mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Okey, selamat Raya kembali. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan ke soalan yang pertama dan akan diajukan oleh Brother Ahmad. Okey, silakan, insyaAllah. Baik. Tuan, soalan pertama saya adalah agama Islam dengan tegas melarang perbuatan. Okey. Soalan pertamanya ialah agama Islam dengan tegas melarang perbuatan yang berbahaya dan akan memberi kesan yang buruk atau kemudaratan ke atas orang lain dan juga kepada persekitarannya, dan ini juga termasuklah kepada ahli keluarga, masyarakat maupun rakyat sesebuah negara tanpa mengira perbezaan agama. Oleh itu, terdapat beberapa kaedah di dalam pengajian usul fiqh yang dikenali sebagai Sad Ad-Darai dan juga Masalah Al-Musalah. Soalan saya ialah, apakah pandangan Tuan secara general ataupun secara am tentang PKP ataupun pergerakan PKP ataupun PKB dan kaitannya dengan usul fiqh kita pada hari ini? Maybe adakah selaras dengan syarat-syarat dalam Islam ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat melalui online ini, walaupun temu ramah, temu bual, interview ini dibuat secara online, dan pada masa kini adalah kita dalam keadaan PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi isu yang timbul ini, apakah pandangan yang berkaitan dengan am ataupun general tentang PKP, dan adakah ada kaitannya dengan usul fiqh iaitu Masalihul Musalah dan Saddul Zara'i, dan adakah ini selaras dengan syarat-syarat dalam kaedah ini. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini sebenarnya, terdiri hukum ini ataupun sesuatu hukum itu ataupun istimbat hukum itu berdasarkan kepada kaedah-kaedah usul fiqh. Apa yang kita amalkan pada hari ini ataupun kita jalankan kewajipan ke atas mukallaf pada hari ini tersandar kepada usul fiqh, dan kita amat memahami usul fiqh ini kepada dalil-dalil yang disepakati iaitu dalil qat'i, manakala dalil-dalil tidak disepakati iaitu dalil zanni. Dalil disepakati ini begitu jelas, yang dikatakan ibarat kita kata sembahyang, solat semua orang kena solat, itu adalah wajib, iaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu adalah sandaran yang paling kuat dalam perundangan Islam. Namun apabila timbul isu-isu yang tidak ada ataupun isu-isu yang terbaharu dan berdasarkan yang perlu dirujuk kepada dalil-dalil yang tidak disepakati, yang ibaratnya dikatakan al-istishab, al-istisan dan juga masalihul mursalah, dan juga sumber hukum ini adalah Saddul Zara'i. Walaupun perbahasan ulama, perbahasan mazhab sama ada menerima ataupun tidak menerima keadaan tersebut. Dan pada hari ini apa yang terjadi pada Perintah Kawalan Pergerakan? Kenapa terjadinya Perintah Kawalan Pergerakan? Dalam keadaan hari ini kita lihat satu virus iaitu COVID-19 yang tidak pernah wujud. Sejak daripada 100 tahun yang dulu pernah ada, dan pada hari ini mungkin generasi Rizwan, generasi Ain dan saya sendiri selama 42 tahun saya hidup di muka bumi ini, belum ada lagi satu Perintah Kawalan Pergerakan
dalam keadaan mengawal keadaan rakyat di Malaysia supaya tidak lebih menjadi parah. Apa yang kita lihat kepada pergerakan kawalan perintah kawalan pergerakan ini, iaitu apabila kita melihat ramainya kematian, ramainya penyakit yang tidak ada vaksin. Bermula daripada China, dan hari ini kita lihat negara Amerika Syarikat hampir 1.8 juta orang telah menghadapi ataupun mengidap penyakit COVID-19 ini, dan sehingga hari ini tidak mempunyai vaksin. Apa kesan sekiranya perkara ini tidak dibuat satu perintah kawalan pergerakan? Jadi apabila berlakunya perintah kawalan pergerakan, maka yang wajib itu macam mana keadaannya dalam sistem hukum Islam ini? Contohnya dalam keadaan masalihul musalah. Dan masalihul musalah ini iaitu apa yang penting, kepentingan umum. Dan kita faham dari segi kaedah kepentingan umum ini iaitu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga fikiran, menjaga keturunan dan menjaga harta. Yang penting untuk agama. Sekiranya salah satu itu disakiti ataupun tidak wujud, maka seseorang itu tidak dapat menjalankan kewajipan agamanya dengan baik. Begitu juga dalam keadaan saddu zara'i. Dalam saddu zara'i ini, itu dalam keadaan kita kata mengurangkan, iaitu menutup pintu yang membawa kepada kemudaratan. Jadi perkara-perkara ini perlu dibahaskan, sedangkan perkara-perkara ini tidak ada di dalam dalil yang disepakati, dan pada peringkat inilah dalil yang tidak disepakati ini diguna pakai. Kita melihat konsep dalam konsep maslihul musalah iaitu daruriyah. Dalam keadaan daruriyah ini yang menjaga kelima elemen yang saya sebutkan tadi, dan keadaan hajiyah iaitu keperluan, sama ada kita buat kita mendapat pahala, dan kita tak buat pun tak apa, tapi ia adalah keperluan. Dan tahsiniyah iaitu kehendak, sama ada kita nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi dalam keadaan ini PKP ini memainkan peranan, dan usul fiqh berdasarkan kaedah saddu zara'i dan masalihul musalah diangkat sebagai satu sumber hukum seketika, bukan untuk berlanjutan, sehingga PKP dan PKPB ini selesai, barulah dikembalikan balik kepada dalil yang disepakati berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' serta Qiyas. Itu setakat mana PKP dan link dengan usul fiqh saddu zara'i dan masalihul musalah. Okey. Baik, terima kasih Tuan. Okey. Terima kasih Tuan untuk penerangan yang cukup cukup komprehensif lah saya katakan. Ya. Tapi komprehensif Tuan. Soalan kedua saya adalah, kalau kita ambil contoh daripada negara jiran kita macam Indonesia, dia merupakan negara yang mempunyai paling banyak golongan beragama Islam yang menganuti agama Islam. Tapi kita lihat apabila kerajaan Indonesia menjalankan PKP dekat dalam negara diorang, kebanyakan orang Islam sendiri degil dan tetap mahu menunaikan solat di masjid sendiri walaupun arahan telah dikeluarkan. Soalannya adalah, apakah pandangan Tuan akan hal ini dan kaitannya dengan mungkin makasid syariah, sama adakah ianya dibenarkan untuk kita membezakan antara kepentingan, kalau kita lihat makasid syariah kan dia ada terdapat 5 level dia kan, agama, nyawa dan sebagainya. Jadi macam mana pandangan Tuan tentang perkara ini? Okey, terima kasih, soalan yang cukup baik dan soalan begitu sensitif di antara dua golongan. Golongan yang menyokong dan golongan yang tidak menyokong. Jadi saya mengambil langkah selamat dan saya mengambil langkah yang ke arah keagamaan dan dari segi maslahat ummah. Jadi apa yang penting dari segi maqasid syariah ini iaitu menjaga kepentingan hukum syarak, iaitu ketertinggian dalam segala perundangan untuk menjaga hukum syarak. Dan kita katakan kenapa kita pada peringkat ini kita degil, kita tidak mahu mengikut arahan pemerintah, sedangkan pemerintah itu mempunyai kuasa, mempunyai arahan, boleh membuat satu fatwa supaya kebajikan rakyatnya dijaga. Contohnya di Indonesia tidak mahu engkar perintah, mahu ke masjid dan sebagainya. Sedangkan kita tahu sekiranya kita ke masjid maka akan berkongsilah, maknanya rangkaian untuk COVID itu tidak akan terputus. Seperti mana kita rujuk kepada satu kes di Simpang Renggam. Apa jadi di Simpang Renggam? Dia dah jadi macam politik juga. Apa jadi pada Simpang Renggam? Simpang Renggam ini iaitu bermulanya PKPB yang cukup diketat
ketika mana salah seorang ahli surau, ahli masjid telah pergi ke Singapura dan patah balik dan bersembahyang di masjid tempat simpan renggam. Dan kesannya pada ketika itu seluruh ahli masjid tersebut menghadapi ataupun mendapat penyakit ataupun COVID-19 ini. Ini yang kita tidak mahu kehendaki. Islam ini amat menjaga nyawa. Kenapa kita tak bagi pergi masjid? Kenapa kita tidak mengamalkan apa yang dikatakan sebagai ajaran agama yang berdasarkan dalil yang disepakati? Kenapa kita menekankan saddu zara'i ini untuk mengangkat maqasid syariah? Yang pertama, kita rasakan perkara ini amat penting untuk menjaga agama. Kita tidak mahu ada kluster masjid. Kita tidak mahu agama itu dihina. Kita tidak mahu punca keagamaan ini datang daripada agama Islam itu. Contohnya kita pada peringkat awal, kita dikatakan kluster tabligh. Dan pelbagai tohmah mehnah daripada pelbagai bangsa dan agama mengatakan Malaysia ini iaitu penyebarnya adalah kluster tabligh. Jadi diambil disebabkan itu kita sebagai agama yang menjaga nyawa, sebagai agama yang menekan kepada maqasid syariah yang begitu tinggi, iaitu mengangkat nyawa yang dikatakan oleh Tuan Ridwan tadi, yang menjaga jiwa, menjaga agama itu daripada jiwa, akal, fikiran, keturunan, harta, maka perkara-perkara ini mesti dibuatkan satu perintah dihalang. Lebih baik kita menghalang daripada benda itu terus merebak. Memandangkan terdapat ada gereja di Filipina. Gereja di Filipina tak silap saya yang dikatakan penyebar terbesar di mana penganut agama di Korea Selatan, tak silap. Seorang sahaja balik yang selepas menghadapi gereja tersebut balik dan dia berkembang pesat di Korea Selatan, Korea Utara tak silap saya, di Korea, menjadikan satu fenomena yang cukup besar. COVID itu merebak. Jadi apa yang penting kepada Indonesia pada hari ini bagi kita, maknanya kita dapat gambarkan pada peringkat ini adalah ilmu. Ilmu ini amat penting, iaitu ilmu yang berdasarkan kepada kaedah usul fiqh ini. Kenapa kita boleh ataupun tidak boleh? Kenapa pada hari ini kita memberontak, ada golongan-golongan tertentu memberontak untuk pergi ke masjid dan sebagainya, sedangkan pemerintah kata jangan, disebabkan fatwa mufti dan fatwa-fatwa negeri ini yang diguna pakai fatwa kebangsaan ini adalah ketertinggian fatwa kecuali dicabar. Dicabar bermaksud dicabar di mahkamah dan ditafsirkan semula oleh di mahkamah. Tapi sehingga hari ini tidak ada orang yang mencabar fatwa-fatwa ini supaya perkara itu dibahaskan, fatwa itu dibatalkan. Maka kekallah fatwa itu mengatasi perundangan seketika ini sebab tidak ada cabaran. Jadi apa yang penting adalah untuk maslahat dan kepentingan umat menjaga kesihatan, nyawa, keturunan, harta dan sebagainya supaya perkara ini dapat diselamatkan, diselesaikan dengan segera dan COVID ini tidak ada lagi. Itu pandangan saya dari segi maqasid syariah. Yang paling penting maqasid ini adalah untuk menjaga nyawa dan menjaga agama. Itu yang penting. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Tapi saya cara pendapat saya pun betul juga sebenarnya. Bagi saya macam kalau diikutkan bukan kita tak boleh solat, kita boleh solat. Boleh. Boleh solat lagi di rumah untuk berjemaah. Bagi saya pun setelah PKP ini dijalankan, saya semakin selalu solat berjemaah dengan keluarga saya lah dekat rumah ni. Lagi-lagi bila dah bulan Ramadan semua tu, jadi makin rajin nak solat semua tu lah. Okey. Okey. Dari segi saya nampak dari segi istilah solat yang kita katakan ini, maknanya apa yang PKP ini jadi, mungkin ada kebaikan, mungkin ada keburukan. Mungkin orang yang biasa mengerjakan solat di masjid rasa rindu ke masjid. Dan apa yang paling penting, dia sebenarnya merapatkan ukhuwah di antara family. Iaitu seperti mana kata hari ini kita lihat dalam Facebook, berlega-lega gambar-gambar membaca khutbah sembahyang hari raya yang semua boleh jadi imam. Sebelum ini berebut nak menjadi imam, hari ini semua boleh menjadi imam, semua satu keluarga boleh menjadi khatib dan kita belajar macam mana kita nak sembahyang tarawih berjemaah bersama keluarga. Ini adalah satu kelebihan setiap Allah jadikan perkara itu menjadi satu hikmah dan di situ wujudnya hukum. Sekiranya tidak ada perkara-perkara ini, tidak ada hukum, tidak ada satu istinbat yang perlu mengeluarkan fatwa berkaitan salah satu hukum dan saddu zara itu kita tidak tahu.
Masalahul musalah itu kita tidak tahu. Maqasid syariah itu pun tidak tahu. Yang kita tahu sembahyang 5 waktu wajib di masjid dan kena sediakan, dan kalau itu tidak kenapa kita provokasi sehingga kan menjadikan benda itu satu viral agama, sedangkan pemerintah yang saya kata yang tertinggi di Malaysia ini telah memberi arahan mufti-mufti dan orang agama. Sebab itu orang agama diam tentang isu ini. Daripada kita berbahas, daripada kita berhujah, dan kita hanya memberi penerangan sekadar perlunya menjaga nyawa daripada kita nak pergi ramai-ramai. Boleh nak pergi ramai-ramai, tapi kesannya habis, maknanya mungkin kematian orang Islam dan sebagainya. Lebih baik kita mengelak sebarang kemudaratan daripada kita menambahkan lagi kemudaratan. Itu dari segi hujah saya lah, secara ringkas. Terima kasih Tuan. Okey. Tuan, saya akan tanya soalan terus. Okey. Disebabkan tersebarnya virus COVID-19 ini, pergerakan kita terbatas dan mass gathering juga tidak dibenarkan. Oleh sebab yang demikian, perkahwinan ataupun akad nikah telah pun dibenarkan untuk tidak diadakan secara atas talian, dan yang pertama kali dilakukan di wilayah persekutuan. Dan ia ini dilakukan berpandukan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga selaras dengan SOP yang telah ditetapkan oleh MKM, Majlis Keselamatan Negara. So segala borang dan prosedur telah pun dieksplain atau terdapat di website JAWI. So perkara ataupun isu yang sering berbangkit daripada isu ini adalah tak kala borang lain telah pun siap, pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga pada musim PKP tidak dapat ke next stage disebabkan mereka tidak menghadiri kursus kahwin lagi. So soalan saya, apakah pendapat Tuan jika kursus kahwin dilakukan secara atas talian? Apakah keberkesanannya akan terjamin? Silakan Tuan. Okey. Ini pun soalan antara soalan yang terbaik. Kenapa kebiasaannya kita akad nikah ini, kita dengan berjabat tangan dan bersalam 2-3 kali, sehingga ada viral pengantin lelaki memarahi tu imam kan, sebab goyang tangan dia banyak kali sangat dan sebagainya, banyak kali. Jadi mungkin satu menimbulkan kerugian, dan di situ adanya hukum. Kalaulah kita tengok sebenarnya kita kembali balik kepada rukun nikah, barulah ada orang yang akan belajar tentang rukun nikah, iaitu dikatakan rukun nikah ini sebenarnya nikah itu mudah. Tanpa berjabat tangan itu mudah, tetapi haruslah berdasarkan rukun, iaitu seorang perempuan, seorang lelaki, seorang wali iaitu bapa kandung, dua orang saksi, dan lafaz ijab dan qabul. Dan perbahasan pada hari ini, adakah lafaz ijab dan qabul itu perlu berada di tempat sedemikian, dan perkara ini sebenarnya telah lama diamalkan bagi pelajar-pelajar daripada luar negara untuk berwakil ataupun mengakad nikah bagi pihaknya, tapi masih dalam menggunakan medium wakalah. Tetapi pada hari ini melalui satu keadaan new normal, dan seperti mana saya katakan tadi, dia berdasarkan kaedah daruriyah, iaitu menjaga, iaitu dari segi jiwa, akal, fikiran, keturunan dan harta. Untuk menjaga agama tersebut, perlu tak kita melihat kepada hajiah? Al-hajiah ini adalah keperluan ini kalau kita buat, contohnya kita nak pergi satu tempat ataupun lebih melalui 92 marhalah nak pergi tempat itu, kita boleh dikatakan jamak, maknanya kita boleh mengadakan solat jamak dan sebagainya. Tapi kalau kita tak buat pun tidak ada masalah. Begitu juga diambil sebagai satu tafsiran di kalangan ulama di Malaysia ini, ahli-ahli agamawan menganggap kata perkara ini adalah keperluan. Kalau tak mau kahwin pun tak apa, nak kahwin ini adalah keperluan. Jadi dibenarkan dengan keadaan macam mana? Kita diviralkan ada satu tok kadi akad nikah di luar pagar. Kita diviralkan dengan akad nikah yang pertama yang dihadiri oleh mufti wilayah pada ketika itu, iaitu Menteri Agama pada hari ini, dalam keadaan orang kata online. Dan dalam keadaan online itu dia menampilkan dirinya dan berlafaz menerima, aku terima. Dan inilah yang dikatakan dalam keadaan saddu zara'i, iaitu satu benda yang menutup pintu yang membawa kemudaratan dan kerosakan. Daripada kita merosakkan satu perkahwinan itu, kita benarkan dalam keadaan maya, iaitu new normal. Sah atau tidak, yang seperti mana kata tadi, ada perbahasan yang mengatakan perkara itu tidak sah dan sebagainya, dan ada yang mengatakan perkara itu sah. Dan saya berpegang kepada fatwa-fatwa negeri dan fatwa kebangsaan, di mana Malaysia ini adalah negara yang mempunyai mufti, negara yang dilantik oleh pemerintah.
Misalnya macam mana kita nak ikut kata orang itu boleh mengeluarkan fatwa ataupun tidak. Contohnya saya sendiri, saya sebagai peguam syar'i, saya boleh mengesahkan nikah cerai itu sah ataupun tidak, tetapi benda itu tidak valid. Benda itu hanya boleh disahkan kata ilmu sahaja, tapi yang memvalidnya adalah hakim syar'i yang mengesahkan. Begitu juga fatwa. Fatwa ini orang yang dilantik, mufti ini adalah orang yang dilantik oleh pemerintah dan mempunyai kuasa. Jadi apabila kuasa yang dia beri itu adalah valid berdasarkan ilmu dan agamanya. Jadi apa yang penting daripada orang awam, daripada orang mufti yang memberi keputusan, maka berpeganglah kepada mufti yang dilantik dan menjadi kesepakatan mufti daripada Perlis sampai ke Sabah ataupun sampai ke Sarawak yang mengesahkan bahawa perkara itu dibolehkan berdasarkan daruriyah dan al-hajiyah, iaitu satu keperluan yang nak buat pun boleh, tak mau buat pun tak apa, tapi itu adalah keperluan. Buat boleh mendatangkan hukum, dan di situ orang belajar hukum, rupa-rupanya boleh akad nikah tak pegang tangan. Ini kita belajar tentang hukum. Okey, insya-Allah mungkin nanti Ridwan nak akad nikah pun mudah daripada hari ni. Kenduri pun tak bayar dah kan, sebab sebelumnya orang kenduri itu habis duit. Jadi kenduri pun tak bayar dah. So berbekalkan mungkin duit mas kahwin dan sebagainya, isi online, transfer duit, okey, pergi dekat online macam Serembiak ni, kita dah boleh akad nikah dan perkahwinan itu disahkan. Tetapi mestilah mengenepati rukun nikah tersebut berdasarkan mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i sebenarnya tidak berpegang sangat kepada Saddu Zara'i ini. Saddu Zara'i ini kepada mazhab yang Maliki dan Hanbali sahaja, dan kemungkinan macam kita kata, kita tidak semestinya memegang kepada sesuatu mazhab, tetapi dalam keadaan daruriyah, maknanya dalam keadaan untuk kita menjaga jiwa, akal, fikiran, keturunan dan berdemi mementingkan agama pada ketika itu, agamawan berperanan untuk memilih hukum. Inilah orang usul fiqh memilih hukum, macam mana keadaan untuk mengangkat dan menjaga nyawa berdasarkan maqasid syariah. Alhamdulillah. Wallahu alam. Okey. Okey, insyaAllah. Okey. Soalan yang keempat, seperti yang kita sedia maklum, perintah pergerakan yang diperkenalkan di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit dan juga Akta Polis telah menyebabkan banyak premis yang menawarkan non-essential service terpaksa ditutup, dan secara tidak langsung ramai kehilangan kerja dan kadar inflasi dan pengangguran juga meningkat. Soalan saya, apakah impak terbesar kepada golongan B40 jika PKP diteruskan dalam tempoh yang masa yang lama lagi? Perlukah kerajaan secara konsisten memberi mereka bantuan dan adakah dengan memberi bantuan ini akan memberi impak kepada ekonomi kerajaan itu sendiri? Dan soalan yang lain, apakah saranan Tuan kepada para fresh graduates yang struggle untuk mencari pekerjaan dalam musim PKP ini? Terima kasih. Okey, dalam soalan yang 4 ni, dalam 4 dia ada 3 soalan. Jadi 3 soalan ni saya cuba jawab dengan keadaan yang mudah dan simple kan. Jadi apakah impak besar kepada golongan B40 jika PKP diteruskan dalam masa yang lama lagi? Sebenarnya kita melihat dari segi ekonomi. Islam itu melihat juga dari segi kemaslahatan ummah. Adakah pada peringkat ini juga pimpinan kerajaan pun melihat bagaimana dengan keadaan COVID yang tidak begitu terkawal? Kita lihat pada hari ini kerajaan Amerika ataupun orang-orang Amerika tidak percaya kepada COVID. Lakukan apa sahaja sehingga COVID itu naik mendadak. Dan paling terkontrol pada hari ini, terkawal adalah, maknanya Malaysia ini adalah negara ataupun negara yang masih terkawal. Dalam keadaan terkawal ini kerana berjayanya PKP dan PKPB. Tapi itu juga kalau kita tengok dari segi berita, akhbar dan sebagainya, masih lagi ada tangkapan yang tidak percaya, seolah-olah golongan free thinker yang tidak boleh terima hakikat tentang COVID-19 ini. Jadi kesan kepada B40 ini sebenarnya amat memberi kesan. Pada hari ini kita lihat industri penerbangan kosong. Kita lihat industri perhotelan kosong. Memandangkan maknanya gergasi-gergasi perniagaan sedang tumbang pada hari ini. Jadi sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada B40 yang bawah-bawahan ini untuk mencari rezeki dan sebagainya. Pada masa ini maknanya ditambah juga PKPB yang memberi ruang dan peluang dengan bersyarat. Walaupun dengan bersyarat, pada hari ini kita lihat peningkatan agak mendadak ketika 2-3 hari ini naik sehingga 100 lebih dan sebagainya.
Bukan kerajaan tidak mahu bagi laluan, boleh bagi laluan, tapi kita kena dengan keadaan new normal yang terbaru. Padahal sebelum ini kalau kita lihat, kalau kita naik bas pada hari ini, kita tengok tidak ada beratok macam sistem di Jepun. Pasaraya tidak ada sistem beratok macam-macam di negara Jepun. Pada hari ini sistematik nak masuk, orang kata pasaraya kena ada kebersihan, nak masuk ke, orang kata ke mana-mana saja ada peraturan dan sebagainya, dan kita mempelajari keadaan kita new normal selagi mana COVID ini tidak dapat diatasi. Sebab COVID ini boleh hidup dalam keadaan udara, dalam keadaan yang kontak yang panjang. Jadi perlunya B40 ini diberi perhatian, mungkin dilonggarkan tapi dalam keadaan terkawal. Itu dari segi saya. B40 amat merasai kemungkinan kebanyakan B40 ini banyak telah dibuang kerja akibat syarikat-syarikat besar telah dibuang kerja. Okey, dari segi kerajaan, adakah kerajaan secara konsisten terus-terusan memberi bantuan? Ya, kita mengharapkan kerajaan untuk terus memberi bantuan, tetapi kita tidak mengharapkan bantuan sepanjang masa. Kita perlu kepada sistem yang baru supaya kerajaan ini menjadi satu kerajaan yang kuat, kerajaan yang berekonomi. Kenapa yang saya katakan kerajaan berekonomi? Sekiranya segala dana, segala duit ataupun segala hasil digunakan untuk perbelanjaan rakyat dan sebagainya, negara akan menjadi muflis. Kita tidak mampu untuk mentadbir. Kemungkinan sehingga kaki tangan awak mungkin diberhentikan kerja sebab kerajaan tidak lagi mampu untuk menampung kewangan negara. Dan pada hari ini kita lihat apa kesan PKPB? Minyak turun dalam keadaan yang begitu negatif. Apa yang menjadikan minyak keadaan begitu negatif? Minyak keluar banyak tetapi orang tak pakai minyak. Ini memberikan satu impak yang cukup besar kepada ekonomi di Malaysia. Jadi itu kesan kepada kerajaan. Mungkin kerajaan kena mengatur strategi bagaimana kata pengajian dalam online sekurangnya, iaitu orang kata perniagaan dalam online, perkhidmatan dalam online. Kita masih berterusan dan pada hari ini kita kenal Zoom, kita kenal Webex, kita kenal Google Meet, kita kenal StreamYard. Sebelum ini kita tidak kenal apa yang dikatakan dengan StreamYard dan Google Meet dan apa yang kita mengaji baru ni, yang saya pun pening kepala juga lah sebab saya generasi yang 40-an ke atas, orang tua kita tidak pernah dengan dunia sebegini. Tetapi inilah dia katakan new normal dan kita masih lagi berurusan. Saya tak boleh tengok muka Wan. Hari ni saya boleh tengok muka Wan. Saya tak boleh tengok muka Ain, dan melalui StreamYard Ain dan Wan berada di tempat masing-masing. Saya ada di Pulau Pinang dan kita masih lagi boleh berkomunikasi dan kita berkongsi satu sama lain tentang ilmu, insya-Allah. Dan juga apakah saranan tuan kepada fresh graduate di sana untuk menempuh cabaran mencari kerja tetap semasa musim PKP ini? Ini adalah cabaran yang begitu besar yang tidak pernah berlaku, dan pada kali ini saya gambarkan ketika mana saya menamatkan pengajian tahun 2001. Pada ketika itu kadar pengangguran agak tinggi memandangkan inflasi begitu tinggi, tetapi pada hari ini dalam kesan PKP ini dia begitu menjunam seterusnya. Maknanya pasaran ataupun pekerjaan disebabkan banyak syarikat-syarikat tumbang, banyak kata pergerakan yang tidak mampu untuk buat dan sebagainya, menjadikan pekerjaan itu terhad. Tetapi kita kena lihat, bukan semua sektor tumbang, bukan semua sektor rugi. Dari segi sektor kepeguaman kita masih lagi kekal, sebab dari segi kepeguaman ini dia tidak kira apa sektor pun. Kalau orang jatuh syarikat tumbang pun guaman masih lagi utuh dan sebagainya. Kalau dari segi makanan, sektor makanan, walaupun orang tumbang atau syarikat ekonomi rugi pun dia masih utuh dan sebagainya. Jadi dari segi fresh graduate, dari segi mungkin dari segi catering dan sebagainya, insya-Allah tidak ada masalah. Dari segi guaman saya rasa tidak ada masalah. Sekarang ni pun mahkamah berusaha untuk membuat kata perbicaraan secara online. Jadi saya rasa tidak memberi kesan, dan firma-firma guaman masih memerlukan peguam-peguam muda dan sebagainya. Mungkin ini adalah sebahagian daripada fresh graduate yang lain untuk terus
ke dalam bidang pekerjaan, dan saya rasa separuh memberi kesan dan separuh tidak memberi kesan. Apa yang penting sebenarnya atas usaha dan kolaborasi yang penting melalui online ini, sebab new normal kita hari ini adalah melalui online ini. Jadi kita kena mengetahui selok belok online ini dan kita berurusan secara online, dan pada hari ini perbincangan, contohnya saya sendiri, perbincangan saya dengan klien melalui online. Mungkin rasa kekok terpaksa melalui perbicaraan online, tetapi itulah new normal yang terbaru dan sentiasa ada kes berdasarkan kewujudan teknologi selagi mana PKPB dan PKP ini dilaksanakan. Wallahu alam. Okey. Terima kasih Tuan untuk soalan tu. Panjang saya cakap ni. Tak apalah bila Tuan. Itulah saya pun Ain Kristina yang suggest Tuan, sebab Tuan pakar dalam ekonomi lah kan. Yang juga. kami pun saya nak dikatakan pakar tak, tapi saya orang yang mencubakan diri dalam bidang perniagaan. Saya orang yang mempunyai syarikat sendiri dan kita merasai kesan dan sebagainya. Cuma dari segi firma Guaman ini bagi saya tidak, sebab setiap hari online walaupun susah akan mendapatkan khidmat Guaman dan sebagainya, dan kes kita sentiasa alhamdulillah syukur sebab kita masih berada dalam bidang yang boleh survive diri, alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih Tuan. Tuan, soalan terakhir daripada kami. Memandangkan PKP dah tamat, kerajaan telah menjalankan PKB pula, iaitu berperintahnya, di mana separuh sektor macam contohnya kedai-kedai makanan dah dibuka, mall dah dibuka juga. Tapi masalahnya adalah ramai orang yang pergi ke shopping mall dan juga kedai makan ni macam seolah-olah mereka nak dikatakan macam tak pernah pergi ke mall. Ada yang kata macam itu, tapi jadinya macam apakah pandangan Tuan tentang perkara ni, sama ada patutkah kerajaan tarik balik PKP itu dan implementasikan PKP sahaja seperti sedia kala supaya tidak menyebarkan COVID tu ya. Okey, jadi pandangan saya berdasarkan adakah perlu PKPB ini diteruskan ataupun PKP ini dilaksanakan untuk memenuhi ataupun tidak ditarik semula. Jadi dari segi saya ini satu keputusan ataupun satu dasar yang dibuat oleh satu kerajaan, bukan satu benda yang mudah. Mungkin bagi saya ini merujuk kepada agamawan ataupun menteri di agama, iaitu mungkin di Malaysia pada hari ini adalah bekas mufti wilayah yang merupakan menteri agama. Dari segi ini juga kaedah-kaedah usul fiqh iaitu sadduz zara'i dan juga masalah al-musalah ini diguna pakai bagi menjaga nyawa, iaitu maqasid syariah yang begitu tinggi, menjaga nyawa umat Islam. Jadi itulah yang diguna pakai perintah kawalan pergerakan, yang dijadikan perintah kawalan gerakan ini supaya melihat sama ada COVID itu semakin aktif ataupun tidak. Bagaimana untuk mengatasi COVID, dan kita melalui beberapa fasa PKP, dan pada hari ini akibat junamnya ekonomi, kerajaan memberi laluan sedikit demi sedikit dengan keadaan PKPB. Jadi apa pandangan saya sebagai seorang peguam syar'i, juga seorang pemilik syarikat dan seorang usahawan, bagi pandangan saya PKPB ini adalah yang terbaik, mengajar manusia pada hari ini supaya bersistem dan mengajar manusia ini supaya bersih diri. Dan sebelum ini kita tengok di mana-mana sahaja tidak ada pembersihan, tidak ada kebersihan diri. Hari ini kalau kita nak masuk kedai, basuh tangan dengan sabun, cuci dulu, kita ada sanitizer dan sebagainya, dan jarakan-jarakan perlu dibuat bagi menghindarkan penyakit tersebut. Apa yang penting bagi saya pada hari ini berdasarkan untuk menjaga nyawa umat Islam 22 juta orang di Malaysia ini, dan umat penduduk di Malaysia sebanyak 33 juta, PKPB ini perlu diteruskan. Mungkin pengajian di universiti perlu digantikan dengan pengajian online dan sebagainya yang tidak ada selamat. Mungkin ibu bapa juga takut anak-anak berada dalam keadaan universiti yang tidak begitu selamat, dan perkara ini perlu
kerajaan melihat jauh supaya masyarakat Islam ataupun masyarakat di Malaysia ini tidak dipengaruhi penyakit. Apa jadi kalau kenaikan mendadak terhadap penduduk-penduduk Islam di Malaysia ini atau penduduk di Malaysia, maka sektor Kementerian Kesihatan akan lumpuh disebabkan untuk menjaga pesakit-pesakit COVID ini. Yang penting PKPB ini perlu diteruskan sehingga vaksin ditemui. Dalam majalah 3 baru-baru ini kita mempunyai vaksin, iaitu pesakit-pesakit COVID yang sembuh diambil iaitu darah putihnya, iaitu plasmanya yang digunakan kepada pesakit-pesakit baru. Itulah vaksin yang digunakan pada hari ini sehingga ditemui vaksin yang terbaru. Dan perkara ini yang dikatakan WHO, iaitu satu badan yang mengawal kesihatan ini, menjangkakan keadaan ini berlanjutan 2021, 20, sehingga 2023. Dan kita menjangkakan supaya kita mengharapkan ataupun doakan supaya ujian Allah uji kita pada hari ini dicepatkan. Mungkin Ridwan nak convocation dan sebagainya, nak kembali ke universiti dan sebagainya. Beza apabila kita mengaji melalui online dan kita mengaji universiti, ada hikmah yang tertentu. Biasanya Allah jadikan sesuatu itu di situ adanya hukum, dan pada ketika itu seseorang akan belajar tentang hukum, dan di situ jugalah kita belajar tentang masalih al-mursalah dan saddu zara'i demi maqasid syariah, menjaga nyawa umat Islam umumnya dan amnya, menjaga umat manusia di dunia ini supaya dalam keadaan yang dikatakan tadi daruriyah, iaitu agamanya, dalam keadaan orang kata jiwa, akal, fikiran, keturunan, harta itu dijaga. Itu yang dikatakan maqasid syariah yang perlu dipegang pada hari ini. Dan wallahu a'lam. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Okey. Menjawab semua soalan kami dan sudi untuk ditemu ramah lah oleh kami ni pada hari ni, walaupun macam banyaklah soalan yang kami tanya tu. Okey. Dan sebenarnya kalau kita nak berbincang dalam kaedah masalih al-musalah dengan saddu zara'i pada hari ini begitu luas. Dalam keadaan 20 minit, setengah jam untuk memahamkan orang-orang awam ini bukan satu benda yang mudah. Begitu juga undang-undang, kita nak menerangkan kepada orang awam pun begitu susah, sehingga kan kita katakan yang katakan tadi, kenapa masjid kami tak boleh pergi, kenapa agama, kan Allah tu ada, takut apa kepada Allah, tapi kesan apabila kita yang sakit, kita memberi orang lain kesakitan dan boleh merebak pada orang lain sebabkan kejahilan kita dalam agama itu. Itu pentingnya ilmu usul fiqh ini dibuat kata sebagai panduan, dan orang-orang usul fiqh ataupun berkaitan dengan hukum ini mesti dijelaskan dan orang awam mesti faham dengan keadaan sebegini. Wallahu a'lam. Bila Tuan, malam ni memang banyak betul lah info yang saya dapat ni. Kalau nak dibandingkan, banyak betul info yang saya dapat malam ni. Terima kasih Tuan. Sebelum sebelum kita mengakhiri ni, saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada Tuan dengan apa ni, doakanlah supaya COVID-19 akan dapat vaksin dia insya-Allah masa depan nanti. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan. Mungkin Ain Kristina ada apa-apa ke nak cakap? Terima kasih Tuan kerana sudi menerima undangan saya mewakili ahli grup yang lain untuk ditemu ramah pada malam ini, dan sudi membantu kami ataupun memudahkan urusan kami dalam menyiapkan assignment ini. Doakan supaya kami dapat pas subjek ni dengan lulus. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Doakan saya pas juga. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi.
jumpa lagi insyaAllah di UIA nanti, insyaAllah kalau ada kesempatan boleh kita berbincang dari segi masalah fresh graduate ini. Mungkin saya ini bukan lagi untuk mencari pekerjaan sebab saya mempunyai firma government saya sendiri, jadi saya nampak hal itu juga. InsyaAllah mungkin kita boleh berkolaborasi sebab ramai kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya sama ada peguam bela peguam cara daripada Perlis sampai ke Johor masih mempunyai ruang dan peluang kepada graduan-graduan untuk menempatkan diri sebagai pelatih dalam kapal. Mungkin pada hari ini yang istimewanya di Singapura, call to the bar itu dibuat melalui online. Jadi mungkin Malaysia akan melalui zaman keadaan sebegini selagi mana COVID ini masih berlangsung. InsyaAllah ini adalah mungkin new normal terbaru untuk bidang guaman sivil dan guaman syar'i, insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Tuan. Terima kasih Tuan. Okey nah. Selamat raya Okay, kalau saya share lah nombor akaun saya ke bagi duit raya ke. Tak ada lagu dah. InsyaAllah boleh lawa je. Okey. Okey Wan. Okey Fiqan di sini nak. So saya habiskan di begini nak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.